Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Uncle dalam siri perkongsian pengalaman yang kita buat setiap minggu, dan minggu Sabtu ini kita berkongsi pengalaman dengan Cik Azlan, di mana beliau telah cerita sikit pasal pemasaran produk makanan, dan ini ada siri pertama untuk beliau di mana beliau telah masukkan sedikit pengejaran berkaitan dengan consignment, tema-tema consignment, outright purchase, bill to bill, cash bill. Ramai usahawan kadang-kadang tak faham consignment ni maksud dia apa semua, dan macam mana nak negotiate supaya dapat consignment yang cantik ataupun dapat tema yang cantik untuk kita punya dah. Dan dia juga sentuh sedikit berkaitan dengan lower trade dan modern trade. InsyaAllah pada akan datang Cik Azlan akan pergi siri yang kedua pula, dan siri ketiga dan empat seterusnya berkaitan dengan macam mana kita nak pasang produk kita. Jadi angka harap tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti video ini dapatlah subscribe video Uncle ni, dan juga tekan button ataupun gambar loceng tu, share dan komen lah. Dan kalau minta soalan semua sekali, insyaAllah akan minta jalan jawab soalan kita semua ya. Jadi angka harap semua orang dapat mengikuti kita punya slide ini sampai ke akhir sekali, atau video sampai ke akhir sekali, untuk kita faham tema-tema asas sebelum kita pasarkan produk kita. Okay. Jadi kita terus kepada rakaman Zoom video atau Zoom meeting yang telah kami buat pada Sabtu ni. Sabtu sudah. Dan Sabtu ini kita akan sambung lagi dengan video-video yang lain. InsyaAllah setiap hari Sabtu kita ada meeting. Dan siapa nak ikuti Zoom meeting tu, bolehlah WhatsApp pada Uncle 019-268-1620. Okay, kita pergi kepada rakaman video tersebut. Alhamdulillah kita berjumpa dalam Zoom meeting hari ini untuk perkongsian pengalaman daripada Encik Azlan macam mana kita nak sediakan produk kita untuk dipasarkan. Okey. Sebenarnya kita punya Zoom meeting ni kita buat setiap hari Sabtu, di mana kita berkongsi pengalaman-pengalaman usahawan-usahawan yang telah melakukan atau menjalankan kerja-kerja beliau. Pasal apa? Pada Uncle, teori kita boleh belajar, boleh masuk Google semua sekali, boleh belajar macam-macam, tapi pengalaman susah cari. Orang yang betul-betul bekerja dalam bidang tu, jatuh bangun dan juga panas sejuk semua dia rasa semua dah. Jadi dengan itu aku persilakan Cik Azlan untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman Cik Azlan macam mana nak menyediakan produk sebelum dapat kita pasarkan. Okey. Jadi terpulang ini free pada Cik Azlan, cara macam nak sampai semua, janji kita sama-sama dengar dan sama-sama faham apa yang kita nak lakukan selepas ni. Okey. Jadi saya persilakan Cik Azlan. Ya, terima kasih. Sebelum itu saya nak tumpang tanya, bagaimana saya bercakap ni kita dapat lihat wajah-wajah peserta-peserta yang lain? Alhamdulillah, kalau boleh semua tengokkan wajah semualah, boleh tak? Jadi dapat kita lebih bersera lah. Siapa kita nak berniaga, kita kena, okey, ini pasal perniagaan, okey. Perniagaan kita kena berani, kita tunjukkan diri kita. Kita boleh sorok-sorok. Siapa berniaga nak sorok-sorok muka semua sekali ni, sebenarnya susah nak berniaga. Berniaga kita kena ada branding kita, okey. Melainkan kalau misalnya masalah komputer tak ikut gambar semua, tak apalah. Tapi siapa ada gambar semua, mari tunjuk gambar lah. Boleh? Baik. Tapi kalau saya tak nampak orang pun, orang nampak saya pun tak apa. Tak payah masalah. Nampak. Jalan nampak. Jalan. InsyaAllah saya tengah apa ni, rekodkan jalan. Dia sekarang ni saya rekodkan orang bercakap aja. Yang lain tak dalam rekod. Dalam rekod saya tak ada gambar orang lain. Gambar Cik Azlan sekarang ni. Baik. Silakan Cik Azlan. Okey. Boleh saya mulakan. Terima kasih. Pertama-tama kepada Angga Kudin yang dihormati, terima kasih banyak atas jemputan hari ini untuk saya memberikan sikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan pemasaran produk. Beberapa minggu yang sudah, saya rasa ini minggu yang keempat, kita telah mula bercakap pasal pemasaran. Pada minggu yang sudah-sudah kita ada bercakap pasal bagaimana nak menentukan profit margin, harga, packaging produk dan sebagainya. Saya kena akui, saya bab pasal packaging dan sebagainya saya agak lemah sedikit. Tetap ada kelemahannya juga.
Cuma sikit sebanyak kelebihan saya adalah kepada sales, kepada pemasaran. Walaupun begitu, kalau dari segi marketing, material, aid, sebagainya, itu saya kurang mahir. Saya ni ibarat kata, kalau kita kata bahasanya salesman tok-tok. Saya salesman tok-tok lah. Dulu saya jual macam-macam. Saya memang dekat di bahagian sales dulu. Jadi saya pernah supply jajan bagi pihak bos saya. Saya pernah jual emas pun saya jual. Emas bukan emas, emas gold 916 gold, melalui jualan tunai, melalui jualan kredit, potongan gaji dan sebagainya. Jadi daripada tahun 94 ketika saya dah mula bekerja, saya terlibat dalam sales sampai hari ini. Jadi itu sebab saya ada macam-macam. Tapi walaupun saya macam-macam yang saya ada dalam tangan, ianya semua melibatkan kepada bahagian jualan. Sama ada saya servis mana-mana individu, dia kaki tangan awam ataupun kaki tangan swasta untuk dia nak proses loan, untuk dia nak dapatkan nasihat saya macam mana dia nak proses loan dia. Dia ada barangkali dia ada blacklist, dia ada AKPK, bankrupt dan sebagainya. Itu memang kerja saya juga. Kepada mereka yang ada produk, dan mereka yang nak pasarkan produk, boleh tanya sikit sebanyak pendapat saya juga. Saya boleh bagi sedikit sebanyak pandangan saya. Sebab bukan semua produk sesuai dengan market yang saya bakal bagi tahu ni. Jadi rata-rata saya akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana produk yang macam mana yang saya akan boleh bantu, beri nasihat, beri sedikit guideline untuk dipasarkan dalam pasaran kita. Jadi saya mulakan dahulu dengan tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama, sebelum saya mulakan, ingin saya beri sedikit perhatian di kalangan usahawan kita. Usahawan kita bila mereka menghasilkan satu-satu produk. Saya bagi satu contoh. Produk ini dinamakan sambal ikan bilis. Contohnya, sambal ikan bilis ni mungkin dalam packaging, pack, ataupun mungkin dia dalam bentuk botol. Apa pun jua, ianya dinamakan sebagai produk hiliran. Produk yang dah siap. Ini dinamakan sebagai produk hiliran. Jadi produk hiliran ini ianya terbergantung kepada jenis packaging yang bagaimana, sesuai dengan market yang macam mana. Oleh sebab itu, positioning produk kita memainkan peranan ketika kita hendak pergi ke pasaran. Sebab packaging akan menentukan apa jenis pasaran yang kita nak pergi, dan kadang-kala juga kita sebagai owner perlu ada idea, perlu ada some idea ataupun gambaran yang agak jelas ke mana kita nak bawa produk kita ni pergi dulu. Jadi tugas saya hari ini sekadar adalah untuk berkongsi dan memberitahu kenal pasti produk anda, untuk kenal pasti market mana satu yang kita nak pergi pada kemudian hari. Okey. Jadi saya mulakan dahulu dengan yang paling asas sekali, iaitu terma perniagaan. Jadi terma perniagaan ni yang paling asas. Tuan. Boleh, sila. Tadi tuan kata pasal apa? Tadi pasal packaging, macam mana positionkan produk kita tu. Macam mana packaging tu boleh position produk kita, tuan? Okey, soalan yang sangat bagus. Sebagai contoh, saya target kepada saya nak bawa satu produk ni, target saya nak pergi pada kedai-kedai makan ataupun kedai minum. Kedai-kedai makan dengan kedai minum yang agak popular, yang ada banyak outlet dia dalam Lembah Kelang ni ataupun di mana-mana tempat, adalah kedai mamak sebagai contoh. Jadi kalau saya nak pergi dekat kedai mamak, apakah jenis packaging dan barang yang sesuai untuk saya bawa. Jadi contohnya saya bawakan kopi lah. Saya bagi contoh, saya bawa kopi. Kalau saya bawa kopi pergi dekat kedai mamak, kopi tersebut saya bawa dalam bentuk kotak. Dalam satu kotak besar, dalam dia ada banyak seceh. Dan saya bawa pergi dekat kedai mamak. Ataupun saya bawa kopi yang sama, tapi saya bawa pergi ke kedai mamak tu dalam bentuk papan.
papannya, maksudnya dalam bentuk papan, dia dah ada seceh-seceh yang dah dilekatkan. Mana satu lebih sesuai? Jadi sudah pasti yang lebih sesuai itu adalah papan dibandingkan dengan yang kotak tadi. Jadi yang kotak tadi tu di mana kesesuaian dia? Kesesuaian dia terletak. Okay, terima kasih. Ya, kesesuaian dia terletak di mungkin dekat kedai-kedai macam hypermarket dan sebagainya. Jadi kita kena tahu sikit sebanyak. Kalau kita nak jual papan tapi kita nak jual dekat market hypermarket, mungkin tak kurang sesuai. Tapi tengok juga papan yang sesuai adalah macam contoh rempah ratus. Dekat mana-mana pun boleh jual. Gitu. Okey? Terima kasih. Jadi baik. Terima kasih. Itu soalan yang sangat bagus tu. Ramai orang confuse selalu. Jadi saya berbalik semula kepada topik yang pertama tadi yang terma perniagaan. Jadi terma perniagaan ini, terma perniagaan sebenarnya adalah antara perkara paling asas yang perlu kita tahu. Kerana kalau kita tidak mahirkan diri kita dengan pengetahuan terma perniagaan, menyebabkan kita boleh kerugian apabila kita nak melakukan satu-satu transaksi. Antara terma perniagaan yang paling asas dan yang antara yang popular diguna pakai adalah contohnya seperti consignment, outright purchase, outright purchase, bill to bill. Tapi bila kita tahu sebut, tapi adakah kita tahu maknanya? Kalau kita tidak tahu maknanya, kita tahu sebut saja, kita tidak dapat the full benefit daripada pemahaman kita tentang terma perniagaan tersebut. Jadi penting apabila kita nak melanjutkan satu-satu transaksi perniagaan dengan mana-mana pihak yang nak buat bisnes dengan kita, kalau kita tersalah memberikan kata persetujuan kepada mana-mana terma yang barangkali kadang-kadang tidak begitu menguntungkan kita, kita akan silap. Saya boleh bagi satu contoh. Tapi saya tak sebut nama dan saya tak sebut tempat perniagaan itulah. Saya bagi sekadar satu contoh. Saya ada seorang ahli, seorang sahabat lah, ahli persatuan kebetulan. Dia ada satu produk yang dia nak supplykan kepada market. Dia memulakan langkah dia dengan supply kepada hypermarket. Tidak salah. Sebab saya dapati dia ada kapasiti pengeluaran. Walau bagaimanapun, ketika dia berbincang dengan pihak hypermarket yang tersebut, pihak hypermarket ini memberikan dia tawaran terma dalam bentuk consignment. Dia yang tidak tahu sangat berkenaan dengan terma ini dan mengingatkan consignment ini adalah hanya satu-satunya terma yang ada available dalam market, lalu dia bersetuju dengan terma tersebut. End up, apabila seketika dia berniaga, dia supply kepada hypermarket tersebut dan dia siap lagi beli beberapa lori dengan van untuk menambahkan kapasiti logistik dia, pada satu hari dia datang jumpa dengan saya. Dia bagi tahu kenapa, soalan dia pada saya pun ringkas. Dia bagi tahu dengan saya mengapa semakin dia supply, semakin dia rasa dia macam tidak dapat keuntungan. Tidaklah dikata dia kerugian, tapi dia tak nampak duit dia dekat mana. Kenapa begitu? Kita mesti tahu kenapa begitu. Pertama sekali, bila kita buat dalam volume besar, kita supply dalam volume besar, consignment tersebut adalah tidak begitu sesuai. Kita kena faham satu-satu terma. Jadi bila dia dapat tahu problem dia adalah pada terma, saya telah menasihatkan dia supaya dia pergi dan berbincang balik pasal terma tadi dengan pihak hypermarket untuk supaya kelak nanti dia akan tidak kerugian. Dia tidaklah berterusan kerugian. Jadi oleh sebab nak menukarkan terma tu pula, disebabkan sudah janji, sudah ada termeterai perjanjian lebih awal, ianya tidak mudah. Jadi saya mencadangkan kepada dia, apabila nak tukar balik terma kepada terma yang lebih sesuai, dia perlu memberikan sesuatu offer, tawaran kepada pihak hypermarket tadi tu supaya hypermarket tadi tu boleh terima tawaran dia untuk dia pengubahan. Kalau tak terima, dia terpaksa kena berhentikan jua. Jadi saya dapat tahu kemudian dia pergi tukarlah. Dia ikut nasihat saya, dia pergi tukar dan alhamdulillah dia dapat tukar terma dia tu. Memang susah nak tukar terma bila dah disetujui lebih awal. So balik semula pada terma perniagaan tadi, saya mulakan dengan satu persatu nama terma tu. Yang paling asas kita dengar. Saya nak bagi tahu berkenaan dengan consignment. Apakah itu consignment? Apakah terma makna kepada consignment? Consignment tu bererti
barang yang dah dijual, barang yang dah terjual, baru dah dibilkan. Saya guna bahasa pasar lah ya, sebab nak berbagi fahamkan semua orang. Produk yang dah terjual, barang yang dah terjual, barulah dibilkan. Saya beri satu contoh. Saya menghantar 10 balang sambal ikan bilis kepada satu pihak. Jadi saya kepada kedai runcit sebagai contoh. Kedai runcit ini saya cakap dengan dia, tuan jangan risau, 10 balang ini masuk secara consignment, yakni tuan tak perlu bayar kat saya apa-apa. Kalau barang ini laku, kita boleh continue jual kemudian hari. Kalau barang tak laku, berikanlah saya boleh pulangkan balik kepada saya. Ini bermaksud pihak pekedai tadi tu dia tidak ada sebarang komitmen. Dia terima barang dahulu. Apabila sebulan selepas itu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan selepas itu, dalam tempoh tersebut ada jualan. Sebagai contoh, 10 balang tadi, 6 balang telah dijual. Makanya saya akan invoicekan kepada kedai tersebut untuk mendapatkan payment saya untuk 6 balang tadi. Itu dinamakan sebagai consignment. Jadi apabila kita berterusan serviskan kepada kedai tersebut, maka setiap kali kita servis, kita akan cek stok, kita akan tambahkan stok. Kita cek stok, kita tambahkan stok. Dan setiap kali ada terjual, kita akan billkan dia berdasarkan apa yang terjual. Itu dinamakan sebagai consignment. Asas dia adalah hanya yang terjual baru dah dibillkan. Itu consignment. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab setiap satu terma ini akan menandakan market mana satu yang kita nak masuk. Okey, terma kedua. Saya hanya akan bercakap 3 terma ini hari yang paling asas. Yang kedua adalah outright purchase. Outright purchase. Di manakah kita akan berjumpa dengan terma outright purchase ni? Apabila kita berurusan dengan entiti yang agak besar, yang agak established. Contohnya macam retail chain outlet, RCO, retail chain outlet. Ialah 7-Eleven contohnya, hypermarket ni kan, 99 Speedmart, hypermarket macam Giant, macam Tesco dan sebagainya. Entiti yang agak established ini lazimnya akan memberikan terma outright purchase kepada pengusaha-pengusaha. Juga tertakluk kepada perbincangan. Ada juga macam yang sahabat ahli persatuan kita tadi tu, saya tak tahu macam mana apa yang dibincang, dia boleh dapat consignment pula. Jarang berlaku. Biasanya kalau kita dengan punya establishment, corporation ini, kita akan mendapat outright purchase. Jadi, outright purchase ni bermakna apa? Outright purchase ini bermakna, saya guna bahasa paling pasar, saya tak guna bahasa biasa. Apabila outright purchase ni adalah dia akan clearkan semua bil yang diinvoicekan dalam satu tempoh yang telah dipersetujui. Saya bagi satu contoh. Saya menghantar tadi 10 balang sambal ikan bilis. Juga masih sambal ikan bilis. Saya menghantar 10 balang. 10 balang ni saya bagi kepada pihak pekedai ini. Jadi dalam 10 balang yang saya bagi pihak pekedai ini, kami telah berbincang dan bersetuju. Pekedai itu kata, okey, ini outright purchase, saya akan bayar. Sebab dia yakin dengan saya, kata, sambal ikan bilis ni laku. Jangan risau, mesti terjual. Okay. Saya bagi dia satu klausa lebihan, extra klausa. Klausa dia lah apa? Sekiranya walaupun outright purchase, saya boleh ambil barang yang tak laku, bawa balik, kita tolak invoice kemudian, dan ataupun saya boleh tukarkan barang sekiranya ada barang yang dekat expired. Jadi ini adalah tambahan syarat saya, klausa saya di dalam terma outright purchase tersebut. Jadi outright purchase ni adalah apabila perjanjian dia, saya supply dia 10 balang sambal ikan bilis ni, outright purchase 30 hari. Itu terma kita. Maknanya dalam tempoh 30 hari, jual ataupun tidak jual, 10 balang itu punya bayaran akan dijelaskan kepada saya. Itu outright purchase. Jadi biasanya, lazimnya, outright purchase akan disusuli dengan terma berapa hari. Outright purchase 30 days. Outright purchase 45 days. Outright purchase 60 days dan sebagainya. Jadi itu adalah terma yang lazim kita ketahui. Jadi siapakah pihak yang selalu menggunakan outright purchase ni? Outright purchase ni biasanya digunakan oleh establishment ataupun corporation yang dah quite established. Contoh hypermarket dan sebagainya.
juga tertakluk kepada terma dan syarat perbincangan bersama dengan mereka. Ya, kita faham antara perbezaan ketara di antara consignment tadi dan juga kepada outright purchase. Okey. Tanya tuan. Saya masuk. Ya, silakan. Outright purchase tu tadi kata dia ada terma dia berapa hari tu. Maksimum selalu berapa hari tuan? Berapa lama? Oh. Dia kalau kita bercakap pasal polisi kerajaan polisi kerajaan. Dasar kerajaan kalau mana-mana SME, small medium enterprise ataupun IKS PKS kita ni, industri kecil sederhana, perusahaan kecil sederhana, kerajaan meminta establishment yang terbabit untuk memberikan 30 hari payment outright purchase kepada pihak IKS PKS. Okay. Adakah ini satu berita yang baik? Sikit sebanyak ya. Tapi walau bagaimanapun kerajaan dia tak dapatlah barangkali kontrol perkara ini 100%. Pihak hypermarket semestinya boleh membuat keputusan sama ada dia lebih teliti dan lebih cermat dalam menentukan apa SKU yang sesuai untuk masuk dekat tempat dia. Sebab sekiranya barang itu tidak laku tetapi by right dia mengikut terma, dia asyik kena settlekan outright purchase payment daripada bulan ke bulan, akhirnya nanti akan memberikan impact negatif juga kepada pihak establishment terbabit. Jadi pihak establishment tu biasanya dia akan nak check track record produk ni sebenarnya laku ataupun tidak, apa track record dia sebelum ini, banyak jualan dia dekat mana, media sosial ke, di mana-mana tempat. Jadi itu akan sikit sebanyak mempengaruhi keputusan establishment tersebut lah. Balik pada soalan uncle tadi, jadi dia tidak ada satu akta ataupun peraturan khusus berapa harikah outright purchase ini. Dia banyak bergantung kepada terma dan persetujuan ketika perbincangan sedang berlangsung. Standard dia 30 hari, dasar kerajaan pun 30 hari, khas untuk IKS PKS. Tapi kalau untuk establishment yang agak besar kadang-kadang mereka cash flow agak kuat, kadang-kadang dia beri pilihan kepada pihak pekedai ataupun establishment untuk membayar kepada mereka. National brand umpama contoh. Kalau boleh saya tak sebut nama, tapi kalau saya sebut nama sebagai contoh tu, sebagai contoh je lah. Contohnya macam daripada Ditelem, daripada Nestle. Jadi mereka ini kadang-kadang berupaya untuk memberi tempoh yang lebih panjang untuk pembayaran pada dia. Dia tak kisah, tak semesti bayar di 30 hari. Dia boleh bagi kredit 45 hari, dia boleh bagi kredit 60 hari kepada outright purchase dia tu, sebab dia dah agak established. Tapi untuk IKS PKS ni, kalau nak rolling 45 hari, 60 hari, silap hari bulan boleh demam. Jadi itu sebab kalau di hypermarket, disebabkan hypermarket punya authority untuk mereka berniaga ni adalah tertakluk directly di bawah kelulusan kerajaan, di bawah kelulusan kementerian. Jadi sikit sebanyak kementerian boleh meminta pihak hypermarket untuk melaksanakan dasar-dasar yang kerajaan nakkan lah. Itu satunya. Jadi ini kalau katakan outright purchase ni pula, kalau berurusan, kalau pihak usahawan tu contohnya dia tak mampu nak pergi marketkan barang dia sendiri, dia nak memilih untuk sebuah marketing dan distribution company untuk membawa produk dia, ada juga begitu. Boleh nampak? Boleh dengar saya tak? Boleh, silakan terus. Oh, boleh Okey. Halo. Okey, boleh. Okey. Jadi ada juga dalam muka suara tak ada muka tu. Ya. Apa ni, gambar tak ada? Gambar tak ada? Alamak, macam mana Sekejap ya. Kan tadi tekan gambar dia. Oh, okey. Sekejap, saya tekan lagi sekali. Kalau saya terputus, saya masuk balik saya minta maaf. Boleh, tak ada salah. Okey, baik. Halo, gambar tak ada lagi. Oh, gambar tak ada lagi Suara ada, gambar tak ada. Alright. Ada balik. Okey. Okey, baik. Sorry. Saya cakap sampai mana tadi? Ni distribution company. Ada juga usahawan kita yang memberikan tanggungjawab kepada pihak distribution company untuk
mengedarkan produk mereka dalam pasaran. Itu maknanya gunakan middleman lah. Gunakan middleman. Dan middleman ni pula ada syarikat kecil, ada syarikat besar. Antara yang popular sekadar menyebut nama sebagai contoh. Contohnya macam Indadi Utama. Contohnya siapa lagi? Yili Trading. Jadi ini antara syarikat-syarikat distribution company yang di luar yang agak established. Ada berbelas-belas corporation yang semacam ini. Yang contoh macam antara kejayaan, macam contoh Indadi Utama umpama contohnya. Kalau kita kenal jenama kopi kapal api, jenama kopi kapal api agak berjaya diedarkan oleh syarikat yang tersebut. Di bawah mereka, kopi kapal api contohnya telah berjaya diedarkan di ribuan outlet. So ini antara kejayaan mereka. Cumanya apabila kita berurusan dengan corporation seperti ini, establishment seperti ini, organisasi seperti ini biasanya dia akan minta terma yang agak panjang untuk dia dapat buat bayaran balik kepada kita. Kadang-kadang 60 hari, ada juga yang minta sampai 90 hari untuk bayar. Jadi PKS kita biasanya tidak berapa larat nak tahan macam itu. Kalau untuk yang ada modal tu lainlah ceritanya. Jadi dalam hal ini banyak perkara yang usahawan ada eloknya kalau boleh dia buat sendiri. Kalau dia buat sendiri, dia hands on, dia touch to the ground. Jadi dia akan tahu apa yang baik, apa yang tak baik dan pro and con ketika dia melaksanakan aktiviti sales and marketing tu sendiri. Okey, jadi itu adalah penjelasan yang kedua berkenaan dengan outright purchase. Okey. Yang ketiga, mula-mula tadi consignment, kedua outright purchase, ketiga adalah bill to bill. Ketiga adalah bill to bill. Bill kepada bill seterusnya. Bill to bill lah kita panggilkan. Bill to bill ni pula ada beberapa terma yang lain, terbergantung kepada organisasi yang mana guna pakai. Ada juga bill to bill yang dinamakan sebagai LCP. LCP tu local case purchase. Local case purchase. Jadi local case purchase ni, LCP ni lazimnya dia buat pada satu jumlah yang tidak begitu besar. Antara produk yang agak popular yang digunakan sistem bill to bill ni dan juga sistem LCP ni adalah apa? Saya bagi pertanyaan supaya kita boleh jadi interaktif sikit. Jadi ada yang tertanya-tanya, apakah barang tu? Sangat senang. Kalau kita biasa pergi kedai runcit, kita akan tahu. Biasanya bill to bill, biasanya LCP kita gunakan dekat transaction yang tak begitu besar dan agak kerap, iaitu contohnya siapa? Contohnya macam pembelian roti. Roti adalah bill to bill. Hari ini dia hantar roti, lagi seminggu dia datang servis roti, bil yang minggu lepas clearkan semua. Mana yang patut return balik, lepas tu dia ganti ke bank balik semula. Jadi bill to bill tu adalah agak lazim untuk barang yang fast moving macam tu dan value dia tidak begitu besar. Itu bill to bill. Telur pun sama. Telur pun bill to bill ataupun cash bill terus. Siapa lagi? Jadi barang IKS PKS ni kalau kuantiti dia tak begitu besar, kita boleh gunakan bill to bill. Jadi dia terbergantung kepada kepada pihak yang nak dimasukkan barang tadi dengan si usahawan tersebut. Cik Nurfiza ada soalan, Cik Nurfiza. Ya. Nurfiza ada soalan. Macam it's like macam kalau bill to bill ni dia lebih pada macam makanan yang dia punya shelf life tu pendek ke? Boleh katakan macam tu. Tapi kalau katakan shelf life tu panjang sekalipun, bill to bill tu tetap boleh dibuat. Tak ada masalah. Bill to bill tu tetap boleh buat. Yang paling penting ialah kita fahamkan terma tu. Terma yang betul akan dapat mengkomplementkan aktiviti perniagaan kita. Dia tak lain tak bukan, terma perniagaan ada satu fokus. Objektif dia satu. Antara objektif yang paling penting dalam terma perniagaan ialah kita tahu pasal terma perniagaan, gunakan ianya pada tempat dan senario situasi yang betul, ianya akan memudahkan cash flow kita. Dia akan memudahkan cash flow kita, menyihatkan cash flow kita, komplementkan cash flow kita. Walaupun bagaimanapun, kenapa ada beberapa terma? Sebab beberapa terma ini kita tidak boleh fikir kita saja nak pakai. Sebab kita kena ambil kira daripada pihak pekedai. Ada pihak pekedai kalau ikutkan pada kita usahawan,
kita nak cash memanjang kalau boleh. Hantar je orang terus bayar. Hantar je orang terus bayar. Walaupun begitu, pekedai tidak semestinya bersetuju, bukan? Jadi pekedai dia akan nak menego lah dengan kita. Jadi win-win situation lah. Win-win. Saya bagi satu contoh. Saya mengedarkan antara produk usahawan yang saya edarkan ada satu kopi. Kopi ni lah saya pun nak promotekan kopi dia sekali. Jadi saya namakan kopi dia kopi Arabica. Sedap kopi dia tu. Saya suka minum macam kopi-kopi sikit. Kadang-kadang teh kopi. Tapi ada setengah brand yang agak popular ni, kalau saya minum, saya mudah pening. Perut mudah gelembung. Jadi saya sukalah minum yang kopi Arabica usahawan kita ni. Kerana rasa dia sedap dan saya pun tak pening bila saya minum. Perut saya pun tak kembung. Kopi Arabica. Jadi usahawan kita ni, saudara Encik Radi lah nama dia. Encik Razi ni, dia dia punya kopi kita bawa ke market untuk kita edarkan. Antara contohnya macam mana yang saya bawa ke sebuah kedai mamak. Saya banyak pergi ke kedai mamak. Bila kita hantarkan kedai mamak, dia adalah dalam bentuk papan. Jadi dalam bentuk papan tu ada seceh, ada lebih kurang dalam 20 seceh dalam satu papan. Jadi papan yang tersebut dalam 20 seceh ini dia bila kita pergi, kita bagi kepada kedai mamak tersebut tanpa sebarang komitmen. Iaitu kita bagi dalam bentuk consignment. Jadi kita bagi tahu dengan mamak tu, kalau kita nak diterima, jangan risau. Bos, you kasih angkat ini kopi, try promote ini kopi. Saya pun nanti akan ada datang promote ini kopi. You kasih angkat ini kopi, sekian-sekian harga kos, you boleh jual sekian-sekian. Kalau kena gayanya, jarang mana-mana kedai mamak ni dia nak tolak. Sebab dia dapat ini tak ada komitmen. Dia tak perlu bayar kita apa-apa pun. Jadi kita datanglah seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk datang servis kat dia. Jadi apabila kita datang servis dan kita berjaya membantu dia melakukan kopi kita sendiri. Apa dia? Halo? Kadang-kadang ada gangguan sikit. Okey, baik. Apabila kita berjaya membantu dia melakukan kopi kita sendiri dan dia dapat kopi ini laku, percaya cakap saya, mula-mula memang consignment. Apa yang terjual dibayar. Apa yang terjual dibayar. Tapi apabila dia dapati kopi ini laku, bila kita hantar saja kopi, dia on the spot akan bayar kita cash. Elok-elok daripada consignment, dia akan upgrade terus menjadi cash term. Itu adalah terus dalam bentuk cash term. COD terus dia dengan kita. Ini kerap kali berlaku. Ada setengah tu mungkin dia tak bayar kita terus COD. Kita masukkan saja. Kemudian pada seminggu selepas itu, 2 minggu selepas tu, kita nak tambah stok sebab kita tahu stok dah habis, dia pun call kita, minta datang tambah stok, kita akan terus boleh buat bill to bill dengan dia terus. This is how we upgrade. Tapi kita nak upgrade, kita perlu faham terma. Kalau kita tidak faham terma, kita tidak akan dapat berjaya untuk nego ataupun runding satu terma yang boleh memberi manfaat kepada kita dan juga beri manfaat kepada pihak pekedai yang tolong jual produk kita. Jadi antara taktik saya jual kopi, saya bagi satu contoh. Saya letakkan satu papan dahulu, testing dekat satu kedai. Dalam masa 1 minggu yang tersebut, saya sama ada saya ataupun salesman kita akan pergi dekat kedai tersebut. Dan kita biasa bila pergi ke kedai, kita akan pergi pada waktu malam contohnya. Jadi kita tidak singgah lama sebab salesman kita akan singgah satu outlet ke satu outlet, durasi lebih kurang dalam 15 minit satu outlet, dia akan bertolak kepada outlet yang lain. 15 ke 20 minit. Jadi apa yang dia akan buat? Dia akan bawa satu stack of flyers. Flyers tu bila bawa pergi ke sana, kita akan edarkan kepada meja-meja. Meja tu tengoklah ada 3 orang ke 4 orang ke, sekarang PKP ni 2 orang saja kan. Jadi letakkan 1-2 flyers. Kita jangan jual. Kita hanya letakkan flyers ni, kata, abang, kakak, ini flyers kita, kopi dia ada kat sana. Bacalah dulu flyers ni. Nak try kopi dia ada kat situ ya. Terus kita tunjuk ada kopi dekat situ. Kita buat satu round. Kebiasaannya jarang sangat-sangat kalau kita buat macam tu kita tidak ada order. Mesti ada order.
Jadi bila kita buat satu round, akan ada 3, 4, 5, 6 seceh yang akan laku. Selepas itu, kita tunggu sekejap, akan ada yang kiranya pengunjung yang dah belah daripada situ akan diduduk oleh orang lain, kita buat second round. Yang dah kita buat, kita tak payah buat. Yang second round pula kita buat satu kali macam itu. Pun benda yang sama, kita letakkan flyers kita kat situ, bang, kak, ini kopi ni, abang baca, dia beri kopi dia dekat situ. Kecuali kalau dia tanya kita soalan, kita jawablah. Kalau dia tak tanya kita apa-apa, sekadar macam itu saja. Sama, second round pun biasa kita mesti akan ada order. Selepas itu, ya. Okay. Boleh ke Cik Azlan bagi tips sikit ke cara-cara macam mana kita nak untuk offline ni, kita nak deal dengan let's say macam kedai runcit yang besar sikit. It's not hypermarket tapi macam kedai runcit macam yang besar sikit lah. I mean macam kalau dekat kawasan elit tu dia mungkin ada macam macam tu lah, bukan kedai runcit biasa-biasa. Faham. Yang itu soalan biasa jawab pada penghujung rancangan. Penghujung rancangan pula. Penghujung sesi. Penghujung rancangan pula. Macam kat dalam TV pula saya. Okey. Tapi saya catat soalan ni. Okey. Dengan supermarket. Macam pengalaman Cik Azlan, Petronas tu selalunya dia gunakan mana satu? Petronas. Okey. Pun kejap lagi tajuk yang seterusnya. Saya pun nak bagi tahu pasal. Sorry. Advance pula kita ini. No problem. Saya suka detail bagi. Bila detail kita clear. Jadi berbalik pada yang kopi tadi tu, macam itulah modus operandi kita. Kita jangan hard sale, kita just bagi tahu, selesai dah apa semua, selepas tu salesman kita ataupun saya sendiri akan bergerak ke outlet kedua, outlet ketiga, outlet keempat dan seterusnya. Satu malam kadang-kadang kita boleh cover sampai 10 ke 15 outlet. Bayangkan kalau satu bulan, itu sebab kopi kita laju. Itu kopi ini daripada orang tak kenal, kopi ini akan mula banyak orang kenal dan dia akan mula mengumpulkan regular customer. Lama kelamaan yang kita nak, ada regular customer kepada kopi ataupun pada mana-mana produk yang kita recommendkan. Okey, jadi saya dah sentuh tadi, pertama berkenaan dengan consignment, kedua berkenaan dengan outright purchase, ketiga adalah bill to bill, dan yang keempat adalah saya tak sebut pun, kita akan tahu dia akan automatic terjadi cash bill lah. Mana bila kita hantar COD terus, kita hantar saja, dia dah yakin betul dengan barang kita memang laku, dia akan terus bayar cash. Dia pun dah tak nak pening-pening kepala kemudian. So ada 4 perkara kat sini. Jadi itu adalah kita kenal pasti terma perniagaan kita, supaya daripada terma perniagaan kita membolehkan kita mengenal pasti apa jenis terma yang paling sesuai untuk kita guna pakai ketika kita berunding dengan mana-mana pihak yang kita nak berniaga kelak. Itu yang pertama ya. Jadi saya masuk tajuk yang kedua. Saya masuk tajuk yang kedua. Saya masuk tajuk yang ketiga. Saya akan terus jawab Uncle Kudin punya pertanyaan dengan Puan tadi tu punya pertanyaan pada yang ketiga. Sebab yang kedua ni dia punya penjelasan dia pendek saja. Okey. Kedua, kita kena kenal pasti produk. Kenal pasti produk ni, yakni dia macam mana? Apakah jenis kriteria pematuhan yang ada, pelabelan pada produk kita, pada satu-satu produk kita, contohnya. Jadi saya tahu. Saya potong sekejap Cik Azlan, boleh Cik Azlan? Takut terlupa soalan ni. Okey. Boleh. Sekarang ni Cik Azlan kata Cik Azlan buat marketing di mana pergi 15 minit bagi pamphlet supaya orang beli produk tu. Ya. Kos untuk buat marketing itu pengusaha tanggung ke atau Cik Azlan sebagai marketing yang tanggung? Distribution company yang tanggung. Company tanggung Ya. Distribution company yang tanggung. Okey. Distribution company yang tanggung. Bukannya usahawan. Ya. Ya, bukan. Okey, terima kasih. Baik. Jadi kita kena kenal pasti apakah barang, kriteria pematuhan, pelabelan yang ada pada produk kita tu. Jadi kalau katakan kita ada produk yang bagus, tapi dia punya pelabelan dia tidak begitu lengkap. Mana kata dia tidak ada halal, umpama contoh. Dia tak ada mesti, umpama contoh. Dia belum ada headset, umpama contoh. Jadi walaupun sesedap mana, sebagus mana produk ini, dia tidak mencapai cukup kriteria untuk pergi kepada market-market yang establishment yang agak established. Contohnya macam hypermarket,
ataupun RCO, Retail Chain Outlet ni. Jadi dia tak cukup. Jadi macam mana nak buat tersebut? Usahawan ni dah ada produk, dia tengah nak cari makan, dia tengah nak supply benda tu. Macam mana dia buat? Itu sebab pentingnya kita kenal pasti produk kita, apa kriteria yang ada pada produk kita. Selepas itu kita kenal pasti market yang sesuai dengan produk kita. Then barulah kita dapat pergi marketkan dia tersebut. Dia ada macam-macam cara. Jadi saya bagi tahu ni berkenaan dengan produk hiliran yang biasa kita buatlah. Kalau IKS ini dia tak boleh lari daripada buat apa krepek, sambal ikan bilis, apa lagi? Macam-macam lah. Saya pes masakan dan sebagainya. Jadi semua benda ini dia kena ada kita kena lihat pada segi pelabelan dia, apa yang dia ada supaya kita tahu market mana yang kita boleh bawa. Lagi satu juga yang selalu ditanya ialah kapasiti pengeluaran. Berapakah kapasiti pengeluaran? Kalau kapasiti pengeluaran tu boleh buat besar, jadi bermakna dia akan memudahkan pengedaran, aktiviti pengedaran. Kalau kapasiti pengeluaran tersebut agak terhad, makanya dia kena bermula secara kecil-kecilan. Tetap boleh dibuat tapi dimula secara kecil-kecilan. Macam saya sebagai sebuah company, saya ada distribution company sendiri. Kita tidak begitu ketat dalam soal kita ambil jenis produk apa. Cuma disebabkan kita dah lama di dalam bidang ini, saya boleh tahulah, kita lihat saja produk ini sesuai ke tak sesuai dengan market yang saya nak bawa. Kalau tak sesuai, saya akan terus bagi tahu tak sesuai. Kalau sesuai, saya terus bagi tahu sesuai. Begitulah. Jadi saya nak bagi sambal lagi sekali, sambal ikan bilis sebagai contoh. Sambal ikan bilis ini sedap. Sambal ikan bilis ini cukup sedap. Rasanya, apanya kan, semua kira sedap belaka lah. Packaging ni pun cantik. Cuma agak sayang sedikit, dia tidak ada logo halal. Dia belum ada logo halal. Dia belum ada logo yang lain-lain, pematuhan, persijilan yang itu. Jadi adakah ini bermakna dia tidak boleh dipasarkan? Salah. Dia boleh dipasarkan di market yang tertentu, di mana market tersebut tidak begitu ketat ataupun tidak begitu kisah berkenaan dengan pelabelan sijil dia. Jadi apakah tempat yang saya masukkan? Yang kita masukkan tu? Tempat yang saya masukkan tu contoh macam kedai runcit tradisional, kedai restoran, kedai mamak umpama contoh. Jadi mereka ini tidak begitu kisah berkenaan dengan pelabelan pada packaging tersebut. Jadi kita boleh setiap kali kita bagi tahu berkenaan dengan produk usahawan tu, kita akan bagi tahu ini adalah Muslim homemade product. Biasanya kita gunakan terma begitu, Muslim homemade product. Jadi automatically orang akan tahu, oh, homemade product, Muslim lagi. Jadi ianya adalah bersih. Jadi pada waktu yang sama orang pun dah tahu dah kalau Muslim homemade product, dia kapasiti sikit sebanyak diterhad. Begitulah. Jadi ya. Adakah harga memberi kesan juga semasa untuk mengenal pasti produk tu? Ya. Harga sebenarnya sikit sebanyak memberi kesan pada impression yang pertama sekali. Harga memang memberi kesan. Kalau saya bagi satu contoh Kalau saya tak bagi contoh tak clear. Saya bagi satu contoh, katakan car perfume. Perfume kereta. Perfume kereta mana-mana kita pergi, lazimnya dijual dengan harga RM10. Kita tahu dah, retail market price dia tak boleh lagi. Mana-mana kita pergi, apa brand pun, kalau yang biasa punya brand tu, yang biasa orang kita edarkan tu dekat kedai car wash, kedai-kedai makan pun ada jual tu, biasanya sebotol dia RM10. Jadi kalau benda itu RM10, soalannya adalah berapakah harga yang peruncit dapat? Kedai peruncit dapat. Jadi peruncit mesti dah dapat satu harga, dia baru boleh jual RM10 tu. Okey, dan kita kena check, kita kena buat homework kita. Bila kita check, oh harga RM7. Maknanya kedai biasanya lazimnya dia dapat RM7. Jadi bila dia jual RM10, dia saja ada RM3.
Jadi apakah harga yang kita transact? Harga yang kita transact adalah dalam lingkungan RM7. Tak boleh lari daripada RM7. Kalau produk itu bukan kita punya, kita dapat daripada manufacturer, kita dapat daripada distributor, kita dapat daripada pengedar, kita kena make sure bila kita dapat, dia mesti jauh lebih rendah daripada harga RM7 tadi, supaya bila kita supply dengan harga RM7. Jadi kita ada profit margin di situ. Kalaulah kita dapat harga ini, kita kata kita nak jual, kita nak tolak kepada harga tu RM7.5 ataupun RM8. Adakah akan laku? Biasanya tak lakulah. Kedai tu akan bagi tahu, oh tak apalah cik, RM7.5 saya dapat RM7. Oh RM8 tak apalah, saya dapat RM7. Jadi mereka akan tolak kita. Jadi itu sebab penting kita buat homework kita sikit sebanyak dahulu. Jadi macam contoh kalau sambal ikan bilis tadi, berat net weight yang tersebut, packaging yang tersebut, comparekan dengan luar-luar. Dekat luar jual harga macam mana, kita bakal jual dengan harga apa. Apa istimewanya kita kalau kita nak jual dengan harga yang sikit sebanyak berlainan. Itu antara kriteria yang kita kena pastilah. Okey, saya balik semula tadi pada kena pasti produk tadi. So kena pasti produk tadi, kalau kita tidak lengkap, tak ada persijilan yang lengkap, kita ada satu nasihat yang kita berikan kepada SME. Kita sukalah menasihatkan kepada mereka supaya produk-produk ini boleh pergi kepada lower trade dahulu. Okey. Sebut saja perkataan lower trade, automatically saya pergi kepada tajuk yang ketiga. Kita kena pasti apa market yang ada di dalam pasaran. Mainly secara umum kita ada dua jenis market. Secara umum, saya beri ini dalam bentuk yang paling asas untuk semua SME tahu. Paling asas sekali. Saya tak mau bercakap macam kita dah masuk ke universiti level bermain dengan terma yang kompleks. Saya cakap terus kalau boleh dalam bahasa kampung. Market yang paling lazim dalam market kita ada dua market. Satu ialah dipanggil sebagai modern trade. Modern trade, satu lagi lower trade. Jadi kedua-dua ini ada market kriteria yang agak berbeza antara satu sama lain. Dia ada kriteria yang agak berbeza. Jadi untuk produk SME kita, salah satu jalan penyelesaian kepada produk SME kita yang tidak dapat belum lagi dapat pensijilan, pelabelan yang sepatutnya pada produk mereka, bolehlah mereka mempertimbangkan untuk jalan ke lower trade dahulu. Sama ada dua cara. Mereka boleh marketkan sendiri ataupun sekiranya tidak, mereka boleh engagekan distribution company untuk pergi aktiviti mengedarkan produk mereka. Jadi kalau katakan contoh, selepas sesi ini ada yang tidak faham lagi nak bertanya lebih lanjut dengan saya, boleh tanya dengan saya, minta nasihat atas produk yang sedia ada. Saya kena tengok packaging lah. Saya daripada tengok packaging tersebut, saya akan boleh bagi tahu sesuai atau tak sesuai. Jadi kalau kita pergi kepada lower trade, buat masa sekarang ni macam contoh di pihak sebelah saya, kami dah mengedarkan dekat sekitar hampir 600 buah kedai. 600 buah kedai ni dalam Lembah Kelang saja. Dalam 600 buah kedai ini, 334 daripadanya adalah agak aktif. Yang lain-lain tu sekurang-kurangnya adalah order sebulan sekali. Jadi daripada outlet-outlet ini, apa yang kita edarkan? Kita edar rempah ratus masakan. Kita ada edarkan susu kambing. Kita ada edarkan kopi dalam bentuk seceh. Kita ada edarkan kurma. Kita ada edarkan biskut, cookies tu. Kita ada edarkan sanitizer saiz kecil. Kita ada edarkan perfume kereta. Dan macam-macam lagi lah kita ada edarkan. Jadi ini kita edarkan dekat kedai-kedai tersebut adalah kepada mereka yang khusus kepada mana-mana IKS, PKS yang tidak mempunyai pelabelan yang jelas, yang boleh membolehkan mereka masuk kepada market lebih besar. Mereka mulakan dahulu dengan market lebih kecil, iaitu lower trade. Apakah kelebihan lower trade? Lower trade ini, pertama sekali, dia tidak begitu formal. Lower trade dia tidak begitu formal. Jadi bila kita pergi, runingan kita dengan pihak kedai ini adalah agak briefly. Dia janji, kita bagi tahu dengan dia bersetuju, maka termeterailah perjanjian di antara kita. Jaranglah kita akan ada perjanjian bertulis semua. Silap-silapnya dia halaunya kita nanti.
Sebab benda tu senang, saya nak masukkan barang itu, ini dan sebagainya. Jadi kita kalau kita biasanya perjanjian ini persetujuan kita dengan pihak pekedai biasanya ditemeterai di dalam DO, delivery order yang kita bakal hantar. Biasa tak lihat delivery order bahagian sebelah atas, sebelah kanan ada tulis kat situ terms dia apa, days berapa. Jadi kita tulis kat situ apa terms yang kita dah bersetuju pada dia. Kita tulis kat situ consignment 30 days, consignment 14 days. Kita tulis kat situ. Jadi itulah kita punya sikit sebanyak kita punya persetujuan dengan pihak dia. Okey, Cik Azlan. Ya. Jadi channel kita 600 outlet seluruh Malaysia. Jadi tak lemak Kelang saja. Kelang Valley Lemak kata Kelang nak saja. tahu. Okey. Katalah saya usahawan kecil macam tu, semua produk pun tak ada macam-macam barang semua sekali. Macam logistik tu saya kena hantar ke macam ataupun network yang hantar barang? Tak, distribution company yang hantar. Macam mana dia okey. Dalam hal ni maknanya kalau saya lah yang hantar lah. Salesman kita lah yang hantar. Salesman kita servis, salesman kita hantar, salesman kita ambil order. Tapi ada kalau buat sendiri tak boleh buat lah. Boleh. Kalau ada 600 outlet nak bantah macam mana Cik Azlan? Boleh. It's a matter of susun jadual saja. Okay. It's a matter of macam mana kita nak susun jadual saja. Possible lah kalau tak sendiri buat Boleh. Okay. Semasa saya jadi salesman dulu, masa saya masih makan gaji lagi dengan orang, saya handle 457 outlet. Saya seorang. Boleh. Tapi kawasan macam Lemak Kelang gitu lah, bukan satu Malaysia lah. Oh tidak, satu Malaysia demam lah saya. Okey, terima kasih. Jadi macam itu kita nak lihat. Jadi banyaklah yang ini berita baik kepada IKS PKS kita yang barang-barang mereka tidak ada pelabelan yang khusus lagi. Kalau katakan mereka tidak ada, mereka boleh sahaja bawa dan rekomenkan produk mereka ke dalam lower trade. Jadi ke dalam lower trade dia ada beberapa ciri. Perniagaan tu Cik Azlan. Tapi kalau macam lower trade ni, terma perniagaan dia lebih macam bill consignment lah Consignment, bill to bill, cash bill, dia upgrade. Dia ada terma dia di-upgradekan. Dia memang dimulai dengan consignment. Sebab kita perlu meyakinkan pekedai tersebut untuk menerima barang kita dan try dulu di kedai dia tanpa sebarang komitmen. Kalau dia pun tak kenal barang kita, dia ambil barang kita dan nak suruh dia bayar, biasanya dia tak buat begitulah. Jadi kita bagi dia permulaan dulu dengan consignment. Jadi dia ambil barang kita, kita pun sikit sebanyak bantulah dari segi promosi. Sekali-sekali kita pergi outlet dia promosi, kita arrangekan salesman kita pergi promosi, promoter pergi promosi produk kita. Kalau tidak kita boleh turun sendiri macam yang saya buat untuk kopi tadi tu. InsyaAllah bila barang tu dah mula laku, dah ada mula regular customer, dia akan upgrade. Tak payah disuruh-suruh pun. Hari ni hantar consignment, selang 2 minggu barang tu agak laku, 2 minggu selepas tu dia minta supaya top up barang. Bila kita pergi top up barang, dia settlekan minggu lepas 2 minggu lepas punya bill yang kita hantar mula-mula tu. Mulalah selepas itu dia akan dah mula jadi bill to bill. Setiap kali kita hantar, bill yang lepas tu dia dah clear. Bill yang lepas tu bill clear. Sampailah satu ketika bila dia dah cukup yakin pada produk kita ni memang laku, kita hantar saja dia bayar cash. Kita hantar saja dia bayar cash. Nampak? Jadi lower trade ini adalah salah satu daripada bidang sebenarnya yang agak baik untuk IKS PKS mulakan dahulu dan menyihatkan cash flow. Menyihatkan cash flow melalui lower trade. Kalau kita capacity pun tak berapa terhad, capacity kita pun terhad, tak berapa ada, kita hantar pula pergi dekat outlet besar-besar, dia bayar kita outright purchase 30 hari, 45 hari, mana kita nak roll modal 30-45 hari itu. Nak kena hantar barang dahulu, selepas tu nak claim dia, kita kena invoicekan dia. Invoice tak dapat on the spot. Hantar barang dahulu, invoice kemudian. Kadang-kadang invoice seminggu selepas kita hantar barang. Biasanya pula terma pembayaran adalah mengikut daripada tarikh invoice. Tarikh invoice pula kadang-kadang tak semestinya 100%. Kadang-kadang invoice dah diterima, invoice kena key in dalam sistem dulu. Mungkin key dalam sistem 3 hari selepas tu. Contohnya, lagi delay payment. Masa itulah banyak IKS PKS kita demam, kan? Jadi dari segi situ kelebihan lower trade adalah sebegitu rupa. Jadi apabila dah kuat dekat lower trade,
dah kuat dah dekat lower trade, then kita mula upgrade diri kita dan mula pergi kepada modern trade, itu tak jadi masalah. Masa itu dengan cash flow yang dah sihat, produk kita boleh majukan lagi packaging dia, adakan halal, adakan HACCP, adakan mesti, contohnya kan, selain daripada beberapa pelabelan yang lain, makanya produk kita tersebut yang dah ada pun some achievement di lower trade, bolehlah kita recommendkan dengan mudah dan senang masa kita nak pergi kepada modern trade. Jadi modern trade nanti dekat hypermarket, dekat retail chain outlet, mereka pun taklah ragu-ragu dan tak takut-takut nak terima brand kita. Sebab dah ada track record dekat lower trade. Malah kita boleh tunjuk kepada mereka semasa kita jumpa dengan buyer ni, ini adalah track record saya di lower trade sekarang ini. Buat masa sekarang ni di beberapa ratus outlet dan barang saya diterima baik. Jadi tidaklah mereka takut-takut semasa nak terima barang kita listing ke dalam kedai mereka, ya. Dan perkara ketiga yang sangat penting pasal lower trade, bila kita nak mula supply barang kepada pekedai-pekedai ini, dia tidak charge kita sebarang listing fees. Pernah dengar listing fees? Kalau listing fees tu, listing produk kita nak dilistingkan kat dalam kedai tersebut, dalam sebahagian SKU mereka akan charge IKS PKS tu ataupun mana-mana brand tu certain listing fees untuk dilistingkan. Macam mana cara kiraan dia? Ada organisasi yang charge satu item, satu SKU, katakan let's say RM50. RM50. Kita dengar, oh RM50, sub-sui, murah, kita boleh bayar. Sekali RM50 untuk satu outlet. Organisasi itu ada 500 outlet. Bayangkan satu SKU RM50 kali dengan 500 outlet, satu SKU kita kena bayar RM25,000. Belum apa-apa lagi kita dah di-charge listing fees. RM25,000 kena bayar dahulu baru kita boleh jual dekat organisasi yang terbabit. Itu adalah costing dalam listing fees. Jadi itu sebab saya selalu nasihatkan kepada SME, mulakan dahulu produk kita di lower trade. Di lower trade untuk kita dapatkan mengenalkan produk kita kat dalam market supaya orang kenal barang-barang kita dahulu. Kemudian barang kita terkenal dalam lower trade, organisasi-organisasi ini pun sendiri akan perasan. Apabila dia perasan, kemudian bila kita nak pergi kepada organisasi ini, kadang-kala mereka akan berikan kita offer yang lebih lenient, lebih lebih baik lagi. Dia tak charge kita listing fee sebegitu mahal, contoh. Jadi dia akan ambil listing fee yang lebih murah, contoh. Listing fee tu tak perlu dibayar tunai, contoh. Dia boleh ditolak daripada invoice sebagai contoh. Ini antara beberapa kelebihan kita nak buat pula. Jadi penting sangat kita tahu tentang produk kita, kapasiti produk kita, pelabelan pada produk kita untuk kita mulakan. Bila kita tahu tu, kita mulakan dengan step by step, langkah yang berhati-hati, satu persatu, kita selamat. Jangan kita ada produk, kita dah terus fikir pasal market yang besar-besar tanpa mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan term. Orang sana dia tahan payment kita 2 bulan, sebabnya bukan ditahan payment, tapi dah memang dalam perjanjian dia outright purchase 60 days, kita pun tak tahu hujung dengan pangkal, kita setuju saja, supply pada dia 60 hari dia tak bayar kita dah demam. Kan? 90 hari tak bayar pada kita, demam kepialu pula. Kan? 120 hari tak bayar kita, demam denggi pula. Jadi itu yang kita nak elakkan. Jadi bila kita dapat hantar kepada lower trade, senang. Celah lagi Cik Azlan. Ya tuan, sila. Okey. Ya. Aku pernah dengar juga di mana kita kena sewa rak supermarket. Itu sama tak dengan listing fee? Betul. Biasanya lain. That is also a very good question. Listing fees adalah satu berada di dalam perjanjian, satu struktur yang akan di-chargekan kepada kita untuk kita listing semata-mata, untuk aktiviti listing saja. Manakala untuk aktiviti yang gondola dan sebagainya itu termasuk di dalam cost promotion, dan dia akan di-charge separately. Jadi ini antara punca revenue dan punca pendapatan lah kepada organisasi macam inilah. Dia tidak semata-mata hanya ambil profit margin daripada kita saja. Kita tolak dia, kita dapat RM2, kita tolak dia RM2.5, dia jual RM3.5, dia dapat RM1. Kalau dia hanya harap itu saja untuk hidup, tak hiduplah dia.
dia memang akan ada charges yang semacam ini, barulah dia boleh hidup. Jadi lain organisasi, lain charges dia. Saya tak dapat nak perincikan lebih lanjut sebab kita nanti kemudian akan pergi, benda ni akan masuk live kan. Kalau saya sebut nama organisasi ni tak begitu kena kan. Jadi ada implikasi dia. Better nanti kalau kita ada dapat sesi one to one ataupun bila saya ada buat sesi taklimat, kawan-kawan nak dengar benda ni tidak diwawarkan sangat, saya bagi tahulah dengan organisasi mana apa listing fee dia. Dengan organisasi mana macam mana nak free listing fee. Macam mana nak mengecualikan dia daripada bayar listing fee dan sebagainya. Itu dia saya nak bagi tahu. Sama ganggu ya Chazlan, okey. Kita sesi sebelum 1 jam aja. Saya dengar banyak lagi perkara-perkara kita baru nampak, sampai Uncle nampak ni baru dia punya tip ais ke atas baru. Yang besar tak ada keluar lagi rasa sebenarnya ni. Jadi boleh tak kita, betul. Kita buat lagi sesi kedua, sesi ketiga sambungan daripada sesi. Boleh. Terima kasih Uncle. Saya punya boleh. Tekak saya pun dah kering. Kali kita nampak ni Uncle nampak baru ais tip. Setuju Uncle. Tapi yang detail semua sekali banyak kena belajar sebenarnya. Jadi boleh. Jadi kemungkinan besar kita akan sambung sisi kita untuk kedua, ketiga, dan Uncle mohon Chazlan kalau boleh Chazlan, minta maaf Chazlan ada boleh, no problem. Ini ada. Kalau boleh Chazlan list sesi kedua, sesi ketiga tu apa yang nak bincangkan supaya yang lain pun dapat ready untuk sesi kedua, ketiga tu. Boleh. Kalau nanti dapat saya akan cuba sediakan nota untuk diedarkan kepada semua. Ni ada nota sekali. Kalau Uncle boleh buat style orang baca bentuk PowerPoint dan kita boleh tunjukkan nota sekali dalam kelas macam ni. Okay? Boleh. Okay. Saya tak pandai lah nak buat dalam online tu, saya tak tahu. Kalau Uncle Kuda yang boleh, tapi saya boleh lah. Chazlan bagi saya nota tu. Saya buat bentuk PowerPoint, jadi bahasa cara cerita tu PowerPoint di sebelah, Chazlan boleh baca dan kawan-kawan kita semua boleh tengok sekali. Perlu buat macam mana sebelah Chazlan barang tu. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi aku ucapkan terima kasih pada Chazlan pada hari ni dapat berkongsi dalam 1 jam dah. Kita bersama ni. Terima kasih. Diam 1 jam dah. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang datang bersama hari ni. InsyaAllah. Perbincangan ni akan rekodkan dan akan buat dalam bahasa video dan kita boleh akan distribute balik video tu dan kita boleh device balik apa kita bincang pada hari ni. Okay? Terima kasih Cik Azlan, Uncle. Best, sangat menarik. Saya tunggu untuk next. Okay, jadi terima kasih semua. Jadi insyaAllah terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi kita akan datang semua. InsyaAllah Saya ucap terima kasih banyak Cik Azlan. Perkongsian paling baik hari ni. Okay? Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua sekali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal waktu maghrib bukan masuk dah ni. Kita maghrib, okay? Saya jumpa lagi di sesi kita bersama Cik Azlan yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Jadi itulah perkongsian daripada Cik Azlan. Terima kasih banyak Cik Azlan kerana sudi berkongsi ilmu pengalaman beliau bersama kita hari ini. Dan walaupun nampak hanya 2 topik saya dibentangkan oleh Cik Azlan, iaitu berkaitan dengan tema-tema sebelum kita pasarkan produk dan juga beberapa jenis-jenis market semua. Alhamdulillah makan masa lebih kurang 1 jam. Dan Cik Azlan pun berkobar-kobar untuk menang macam-macam lagi. Tak maaf Uncle terpaksa berhentikan Cik Azlan sampai 1 jam pasal memang Uncle sarankan dalam masa 30 minit sampai 1 jam aja. Jadi kemungkinan besar Uncle akan buat dengan Cik Azlan siri kedua, siri ketiga atau siri keempat bergantung kepada topik-topik yang akan dibentang oleh Cik Azlan. Okey semua. Jadi sekali lagi Uncle harap siapa yang berminat pada topik-topik ini bolehlah komen dekat bawah ni, subscribe, tekan button loceng tu, like dan juga edarkan ataupun kongsi dengan kawan semua sekali. Dan Cik Azlan pun menghubungi Uncle, dia nak mohon dekat boleh semua usahawan-usahawan yang ada pengalaman tu berkongsi dengan ramai, kita berkongsi di dalam Zoom meeting macam ini.
Okey, Uncle akan set Zoom meeting untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan siapa yang ingin berkongsi pengalaman seperti Cik Azlan ni, boleh kita kongsi dalam ni, dan Uncle akan buat YouTube dan kita kongsi bersama-sama sebagai reference kita. Okey, jadi kata ada itu, aku ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar ataupun mengikuti video sampai ke hari ini. Salah silap akan minta maaf, aku manusia kesalahan silap. Semoga jumpa lagi dalam video-video perkongsian pengalaman bersama-sama dengan usahawan di dalam luar sana. InsyaAllah kita berkongsi untuk kebaikan bersama, untuk bangsa, agama dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di video angka seterusnya, InsyaAllah.